Testing 1, 2, 3, 4, 5. InsyaAllah. Boleh dengar tolong bagi komen. Boleh dengar Boleh dengar? Suara ada tak? Ada Baik, insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun ada masalah teknikal, ini yang kali ketiga. Jadi kali pertama, kali kedua Allah tak izin, suaranya tak ada. Jadi ini adalah pertama kali saya menggunakan extension untuk mikrofon, untuk handphone ni. Jadi dia kena install. Kena install lah tadi, insyaAllah. Jadi Allah izin ada sedikit masalah teknikal. Saya minta maaf. InsyaAllah marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah di atas kelemahan kita, di atas kelalaian kita, di atas keaiban kita, di atas dosa-dosa kita. Kita minta ampun pada Allah, sama ada dosa itu dosa besar atau dosa kecil, kita minta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita mulakan dengan kita membaca syahadah kita, insya-Allah. Tajdidkan syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita banyakkan istighfar. Pada hari ini kita banyakkan istighfar, kita banyakkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mungkin hari ini adalah hari terakhir bagi kita. Kita sentiasa memperbanyakkan minta ampun kepada Allah, bertaubat. Kerana setiap perkara yang kita lakukan itu, setiap ibadah yang kita lakukan itu, setiap perkara yang kita lakukan dalam hidup kita, mestilah dalam satu perasaan yang pertama sekali, kita ingin kembali kepada Allah, kita ingin bertaubat. Itu nombor satu, itu hakikatnya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin ada banjir Kalau salah seorang sahabat kita banjir Siapa Hazwani ke? Baik, kita doakanlah supaya Allah mempermudahkan segala urusan
sahabat-sahabat kita yang sedang dilanda oleh musibah, ada yang banjir dan sebagainya. Kita mohon Allah mudahkan urusan mereka, dan kita mohon supaya ya Allah memberikan kesabaran dan ketabahan, memberikan keampunan dan memberikan kekuatan untuk meningkat lagi, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita banyak ujian, bermula dengan masalah teknikal. Saya pun tak tahu nak buat macam mana tadi, tapi alhamdulillah saya offkan balik. Saya tengok ada command instruction yang nak suruh install ataupun nak suruh onkan penggunaan mikrofon. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita untuk membina kekuatan solatul daim, solatul daim. Tetapi sebelum pergi kepada solatul daim itu, kita ingin sama-sama meneliti dan melihat tentang beberapa perkara asas untuk kita faham, supaya bila kita melaksanakan amalan-amalan itu, kita melakukan dengan kefahaman. Semalam kita telah pun menceritakan bagaimana kepentingan untuk kita membina kekuatan basirah, kekuatan basirah, mata hati, yang mana mata hati itu akan menyebabkan kita dapat berinteraksi dengan Allah. Jadi menghidupkan mata hati ini, basirah itu samalah seperti kita menghidupkan ma'rifatullah, ma'rifatullah. Sebab kita tidak akan dapat menegakkan atau berkenalan dengan Allah dengan sebenar-benar kenal, melainkan kita bersama-sama dengan hati yang hidup, hati yang hidup, yang mana hati itu bukan saja dia hidup, tetapi hati itu dia mempunyai basirah. Basirah. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 108, Nabi Allah menggambarkan kul, katakanlah hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalan, hazihi sabili, ini jalan aku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Jadi katakanlah, kata Allah firman dalam surah Yunus ini, Yusuf ini, katakanlah hazihi sabili, inilah jalan aku, ad'u ilallah, mana jalan aku itu, jalan yang Allah redha ini, yang ihdinas siratal mustaqim itu, ialah jalan untuk membawa manusia kepada Allah. Ad'u ilallah, menyeru manusia kepada Allah ala basiratin. Jadi Allah gambarkan nak membawa manusia kepada Allah, atau kita nak pergi kepada Allah, tidak cukup dengan hanya sekadar kita kata saya ni nak belajar Islam, saya nak dengar kuliah, saya nak dengar ceramah, ataupun saya ni nak masuk Islam begitu. Bila masuk Islam kita rasa cukup dah, habis dah, lepas dah, tak ada apa dah. Tetapi Allah gambarkan di sini untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita mengenali Allah, untuk kita menuju kepada penghayatannya dan sebagainya, kita hendaklah bersama-sama dengan basirah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah. Kalau kita tengok translation daripada terjemahan daripada para alim ulama kita, dia kata basirah ni disebut sebagai petunjuk, hujah yang nyata. Hujah yang nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah. Allah ni maha suci daripada segala kelemahan dan sebagainya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dalam orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi mungkin pada hari ini kita nak tengok sedikit tentang basirah ni apa, sebelum kita pergi kepada salatul daim. Salatul daim ni kita nak lakukan dengan kekuatan yang sebenar, salatul daim. Jadi kita melihat apa sebenarnya basirah ini, mengikut daripada pengertian para ulama kita lah. Kita kumpulkanlah kata-kata para ulama kita secara bahasanya dan juga secara istilahnya. Secara bahasa ni maknanya basirah itu sekitar ilmu. Maknanya basirah ni adalah ilmu secara bahasa. Satu pandangan, kita kata basirah ni dia bukan hanya sekadar pandangan mata hati, tapi dia hanya hakikat dia ilmu. Ilmu ataupun pengetahuan yang jelas. Jadi dalam sudut bahasa ni dia bukan hanya sekadar ilmu biasa, bukan hanya sekadar kita tahu ada informasi, kita baca dekat satu tempat, kita dah ada ilmu, itu informasi, maklumat. Tetapi basirah inilah suatu ilmu yang
merupakan jelas, yang sangat jelas, yang kita faham, ilmu yang kita faham, dan hujah yang benar, hujah yang nyata, kita boleh menyampaikan. Jadi sebab tu disebut sini Allah gambarkan kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Sesungguhnya inilah jalan aku. Jalan menyeru kepada Allah ala basirah. Jadi orang yang ada basirah ni baru dia boleh nak sampaikan. Kalau dia dah ada ilmu yang nyata, ilmu yang jelas, baru dia boleh nak sampaikan. Jadi kita hari ni, kenapa kita tak boleh nak sampaikan sesuatu ilmu Islam itu? Sebab ilmu tu mungkin kita sekadar maklumat aja, kita tahu je. Dia belum sampai lagi kepada basirah. Jadi dari sudut bahasa pun kita melihat, maksud basirah ini adalah merupakan pengetahuan yang jelas, kefahaman, ataupun kita kata hujah yang nyata, hujah yang kita boleh berhujah. Boleh berhujah. Dan ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan oleh seseorang itu untuk berhujah, untuk mengajak manusia kepada Allah, melainkan orang itu ada basirah. Jadi basirah ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang yakin dengan perkara itu, faham dengan perkara itu. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bagaimana hari ini berapa ramai orang yang telah memasuki Islam, tetapi dia tidak boleh nak menghayati Islam, tak boleh nak menyampaikan Islam. Jadi kenapa? Kerana tidak ada basirah. Jadi dengan arti kata lain, ni dah sudah bahasa yang belum lagi istilah. Dengan arti kata lain, Allah SWT akan memberikan nikmat kepada orang yang ada ilmu itu. Orang yang dari ilmu macam kita ni, kita sama-sama kita berkongsi ni, kita dapat ilmu. Saya cakap dapat ilmu, sama-sama kita belajar, saya pun dapat juga. Saya cakap ilmu, saya dapat juga kan. Jadi kita dapat sesuatu, dan sesuatu itu apabila dia menjadi satu cahaya kepada kita, disebut cahaya basirah. Maka cahaya basirah itulah yang akan menyebabkan seseorang itu faham akan sesuatu, dan dia boleh nak melaksanakan dan beramal. Sebab tu Allah berfirman di dalam surah apa ni? Surah Al-Hajj. Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi Allah gambarkan kepada kita tentang keadaan kita. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Kita tak bergerak ke atas muka bumi ni? Kita duduk rumah je ke, duduk dalam gua ke, kita tak gerak contohnya kan? Apakah kita ni tidak bergerak, tak keluar? Kita keluar rumah, pergi kerja, pergi mana-mana, cuci-cuci dan sebagainya lah. Kan? Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini? Lalu mereka mempunyai hati. Ada hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Maknanya bila keluar tu, hati dia tu boleh faham. Maknanya hati tu akan memahami sesuatu. Maknanya Allah gambarkan di sini bagaimana yang penting tu hati boleh kena faham, ataupun punya telinga yang boleh mendengar. Dan kerana sesungguhnya yang buta itu bukanlah yang buta itu adalah mata. Bukanlah yang buta itu adalah mata. Maka Allah gambarkan ini, fa innaha la ta'mal absar. Maka yang buta itu bukanlah mata, walakin ta'mal qulub. Walakin, bahkan yang buta itu adalah hati yang ada pada dada. Ada pada dada. Jadi gambarkan di sini bagaimana Allah menggambarkan kepada kita hakikat manusia yang hidup itu dia akan bergerak. Dan manusia yang bergerak itu dia akan memerhati, mendengar. Dan memerhati, mendengar, dia akan faham. Faham tu kat mana? Faham tu pada hati. Faham tu pada hati. Jadi apabila faham itu pada hati, tapi hati tak faham. Tengok pokok, nampak pokok je. Tengok kereta, nampak kereta je. Nampak kereta. Tahu kereta ni kita punya, nama kita contohnya kan, kita beli. Tengok anak-anak, nampak anak-anak, tapi kita tidak faham. Tak boleh nak faham. Tengok kereta tu nampak
Kan? Kereta ini adalah merupakan rezeki daripada Allah. Tak faham. Itu masuk faham. Basirah. Ini hati ni adalah benda yang gaib. Hati ni benda yang gaib. Roh kita ni gaib. Kita boleh nampak roh tak? Tak boleh. Jadi apabila maksud di sini ialah kita bukan hanya nak melihat yang fizikal, tapi kita juga nak melihat yang tersirat kan, yang gaibnya, yang spiritual tadi. Jadi Allah menegur manusia ini apabila mereka keluar berjalan melihat, tetapi mereka tak faham. Jadi itulah Allah gambarkan kan, fa innaha la ta'mal absar, maka yang buta itu bukan mata. Walakin bahkan ta'mal qulub, yang buta itu adalah hati. Hati yang ada pada dada. Jadi Allah gambarkan kat sini kan, maknanya bagi kita hari ni nak faham, buta basirah itu, buta hati itu sebenarnya lebih teruk lagi, lebih parah daripada buta mata. Ini basirah. Ini basirah. Ini basirah ni lah ilmu yang jelas yang ada di dalam kehidupan kita, yang mana dengan ilmu itu kita boleh faham. Kalau kita tidak, kita tak faham. Kita tak faham. Kita cuma setakat tahu aja, berilmu. Maka disebut oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, dia menghuraikan tentang ayat ini. Apa dia kata? Maknanya adalah buta pandangan itu menyebabkan kita ni tidak boleh membuat pertimbangan yang betul, kesimpulan yang betul. Kita tengok satu, kita terperangkap dengan tipu daya dia. Kita tengok COVID-19, kita nampak COVID-19 ni sebagai pandemik je, sebagai virus saja. Dia tak nampak COVID-19 ni sebagai suatu ujian daripada Allah. Contoh, tak nampak. Tak nampak COVID-19 ni sebagai suatu perkara yang dilakukan ataupun ditakdirkan oleh Allah berlaku pada kita. Kita tak nampak itu. Kita nampak apa yang berlaku ni hanya sebagai yang tersurat sahaja. Itu maksudnya seorang yang boleh melihat dengan mata dia. Tetapi bila dia melihat dengan mata hati, dia melihat pandangan mata hati, maka dia akan nampak sesuatu yang lebih dalam lagi, iaitu yang gaib. Semua tu dia boleh hubungkan pada Allah semula, dan kemudian dia boleh hubungkan pula dengan sesuatu yang lain, sehingga dia boleh buat pertimbangan. Boleh buat pertimbangan. Jadi apabila kita melihat sesuatu tu dengan pandangan mata sahaja, maka kita akan menjadi maksudnya tadi, mata hati kita, basirah kita itu adalah merupakan satu basirah yang buta, yang tidak boleh buat pertimbangan. Tak yakin, tidak ada keyakinan dan sebagainya. Jadi yang buta itu dikaitkan dengan butanya hati. Jadi Allah SWT sebenarnya menghubungkan kita dengan buta hati. Kita tengok contohnya, tengok satu peristiwa berlaku, kita boleh hubungkan tak dengan qada qadar Allah, dengan kehebatan Allah. Kalau kita tak boleh hubungkan, hati kita tak boleh rasa itu, maka basirah kita masih lagi tidak nampak, ataupun nampak sikit-sikit macam itu. Jadi secara istilah pula, makna basirah yang kita nak proses diri kita ni, yang kita nak jadikan diri kita ni, sebab basirah ni lah yang saya sebut semalam kemarin, minggu lepas pada hari Khamis ke Jumaat, bagaimana basirah ni lah yang nak menyelamatkan kita, sebagai asbab untuk menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Adapun pengertian basirah ini secara istilah, contohnya kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan basirah adalah cahaya. Jadi basirah ni dia bukan ilmu sahaja, dia bukan tahu, tetapi ilmu yang bersama dengan cahaya yang Allah lontarkan dalam hati. Maknanya cahaya ni ialah sesuatu yang Allah beri pada hati manusia. Dan dengan cahaya itu, kata Ibn Qayyim, bahawa dia melihat hakikat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak hakikatnya, seolah-olah dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Dia matanya nampak hakikat. Bila tengok mata, melihat, telinga mendengar, tapi dia boleh faham, hati dia boleh faham, seolah-olah dia menyaksikan dengan kepala matanya sendiri, mata kasar tadi. Dan dengan demikian dia boleh mendapatkan manfaat daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan menjauhi ajaran Nabi. Jadi dia faham. Bila basirah ni maknanya cahaya.
Jadi sebab tu kita ada ilmu hari ni. Hari ni ramai orang ada ilmu. Ini kita bimbang. Kita pun sama diri kita lah. Jangan tengok orang, tengok diri kita. Kita ada banyak ilmu. Ilmu macam-macam kita tahu. Kalau saya sebut A, B, C, saya dah tahu, dah belajar, dah semua. Tapi adakah ilmu itu datang bersama cahaya yang menjadikan kita boleh faham, boleh memahami hakikat yang tersirat daripada ilmu tersebut? Dr. Khalid bin Osman As-Sabt telah memberikan definisi basirah. Ini kata salah seorang ulama besar lah. Dia kata apa? Basirah adalah satu perkara, sesuatu perkara yang menyingkap dengannya manusia itu, membawa manusia yang pertama mengenali Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali, basirah ini sebenarnya ialah seorang yang boleh membawa seseorang itu untuk mengenal Allah dengan pengetahuan yang benar, Mana di mana perkara itu akan membawa manusia itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan ni. Sebab itulah di dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana Allah menggambarkan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, aku berada di atas jalan ini, jalan yang mengajak kepada Allah, jalan menuju kepada Allah. Jadi hari ini orang Islam, orang beriman tapi tak menuju kepada Allah, maka dia susahlah, dia jadi susah. Ala basirah. Di atas satu cahaya, satu ilmu yang benar, ilmu yang benar. Jadi sinilah kita lihat bagaimana basirah itu adalah merupakan suatu yang akan membawa manusia itu untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah. Dan kedudukan basirah ini pula, kenapa pentingnya saya nak sebut pada hari ini, basirah inilah kedudukannya sangat penting untuk agama kita, untuk keagamaan kita ni. Jadi apabila seseorang itu memiliki basirah, meskipun matanya buta, meskipun matanya tak nampak, tapi dia ada basirah, maka perkara yang pertama sekali yang penting untuk orang yang ada basirah ini, dia boleh membezakan antara al-haq dan batil. Ini yang penting. Sebab tu saya kata ni, di akhir zaman ni kita amat memerlukan kepada pandangan mata hati, basirah, pandangan mata hati. Kenapa? Kerana dengan pandangan mata hati, cahaya yang Allah beri ini, maka kita dapat bezakan yang ni betul ni, yang ni betul, yang ni salah, yang ni salah. Hari ni ramai orang tak nampak yang betul itu betul, yang salah itu salah. Sebab Nabi gambarkan di akhir zaman ni akan berlaku banyak pembohongan. Ini bohong, ni bohong, ni bohong, ni bohong. Nampak baik tapi rupanya tak baik. Yang contoh yang mungkin kita boleh tengok dari sudut kehidupan kita, contohnya riba. Riba. Kita kata riba ni kena ada, kalau tak riba susah kan. Orang cakap macam itulah. Mana nak untung, contoh kan. Sedangkan riba ni adalah benda yang merosakkan walaupun nampak baik. Jadi hanya orang yang dengan basirah nampak. Kalau dia nak bagi fatwa tu, dia bukan hanya melihat dengan ilmu logik dia je, ilmu syarak dia, tetapi dia melihat dengan ilmu kefahaman yang ada dalam hati dia, basirah. Barulah dia boleh terlepas daripada tipu daya Dajjal. Sebab tu Nabi gambarkan tipu daya Dajjal ni fitnah yang akbar, fitnah al-akbar, fitnah yang besar, yang paling besar. Dan paling besar ni apa dia fitnah dia? Menipu. Dia akan tipu kita. Dia akan jadikan kita ni mengikut dia, tertipu. Kita ingat kita betul, kita tak rasa kita salah. Jadi di mana satu yang boleh menampakkan, memperlihatkan al-haq dan batil itu? Basirah, mata hati kita. Dan basirah inilah yang sering ditutupi, yang sering tertutup. Jadi sebab itulah basirah yang ada di dalam kehidupan seseorang itulah yang akan dapat, yang menjadi jalan untuk membezakan al-haq dan batil. Sebab tu para ulama kita dia menekan yang dululah, yang lama-lama ni, hak salaf dan khalaf pun ada kan. Salaf dan khalaf ada kan. Dia menekankan tentang aspek basirah ni, pembersihan hati. Sebab tu disebut tazkiyatun nafs. Macam saya sebut semalam, bagaimana Nabi SAW pun menyatakan bahawa Allah tak tengok kita pada fizikal. Kita hari ni kita ingat Allah tengok kita pada fizikal. Kita jaga fizikal kita, nak keluar rumah tu dengan pakaian, kita tengok cermin apa semua. Kat rumah tak tengok cermin. Kat luar rumah kan, kalau perempuan tu kan nak keluar rumah, masa tu lah dia bersolek kan.
tambahan pula nak pergi tempat ramai orang, lagilah dia bersolek kan, dengan dia punya pipinya, dengan dia punya apa benda saya pun tak tahu nak cakap kan, kemudian dengan dia punya rencunya kan. Keluar tu kan, dengan wanginya sebagainya. Tapi dekat rumah dengan suaminya, dengan keluarganya, tak pula dia nak bercantik-cantik. Tak semua orang kan, tapi majoriti macam itu. Nak sebut ke sini. Jadi sebab itulah basirah inilah yang akan menampakkan kita kepada kebatilan dan kebenaran. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, ni kata-kata antara ulama-ulama yang mengkaji. Ada orang kata ni Wahabi kan. Kita nak sebut Wahabi. Ibn Qayyim ni dia lahir sebelum Wahabi kemudian Imam Muhammad bin Wahab kemudian. Ibn Qayyim awal lagi kan, dia boleh cakap Wahabi. Siapa yang cakap Ibn Qayyim dia Wahabi. Macam mana macam tu kan. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, basirah itu memancarkan makrifat, memancarkan makrifat, iaitu kita mengenal Allah. Basirah itu cahaya yang menyebabkan kita boleh kenal Allah, kata Ibn Qayyim, dan menumbuhkan firasat. Ini yang kita tak perasan. Dia menumbuhkan firasat. Jadi basirah ini adalah merupakan cahaya yang akan memancarkan sumber-sumber untuk makrifah, mengenal Allah dan sebagainya dalam hati. Jadi daripada basirah ni kita boleh kenal. Ini yang bahayanya kalau tak ada ni kan. Dia tidak mengatakan kata Ibn Qayyim tidak menyatakan memancarkan ilmu. Dia tak kata memancarkan ilmu, tetapi dia memancarkan makrifah. Jadi basirah ni dia memancarkan kita ni mengenali sesuatu, memahami sesuatu. Lebih khusus daripada ilmu, setakat ilmu. Jadi orang boleh berhujah kan, sifat Allah begini berhujah. Ilmu kalam boleh berjidal antara satu sama lain, berdebat, tapi dia tak boleh nampak sifat Allah tu dalam hidup dia. Dan hubungan inilah antara hubungan seolah-olahnya kalau kita tengok basirah ini, apakah beza basirah dengan ilmu? Ilmu ialah satu yang mengisi ilmu. Contohnya kita belajar, kita mengisi maklumat, pengetahuan kita. Tapi basirahnya roh dia. Jadi basirah ni yang menghidupkan ilmu tadi, yang mengembangkan ilmu tu basirah. Jadi kita kata nak memandang dengan pandangan basirah, pandangan iman. Kadang kita nak pandang satu dengan pandangan iman. Jadi pandangan iman ni dia bukan hanya sekadar pokok je. Tengok pokok, nampak pokok. Dia bukan sekadar pokok, nampak pokok, tapi dia melihat pokok dan kemudian dia melihat keindahan yang ada pokok itu, dia punya daunnya, hijau dan sebagainya. Kemudian sampailah dia berkembang sampai kekuasaan Allah, af'al Allah, perbuatan Allah. Sampailah kepada dia boleh melihat kekuasaan Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat Allah, terkait semua sifat-sifat Allah. Itu basirah. Jadi basirah ni adalah cahaya yang memancarkan ma'rifatullah, contohnya tadi. Dan kemudian dia mengembangkan ilmu. Ilmu tu pokok je, dia nampak pokok je, tapi dia mengembangkan ilmu tu sehingga dia boleh mengenal sesuatu. Dan yang kedua, basirah ni juga dia boleh membawa kesimpulan yang betul. Malahan lebih hebat daripada itu, basirah akan menumbuhkan firasatul mukmin. Firasat mukmin. Basirah dapat menumbuhkan firasat mukmin. Firasat mukmin. Sebagaimana dengan firasat mukmin itu, apa maksud firasatnya? Firasat yang benar lah maknanya. Firasat yang benar ni ini bukan lu jumpa belalang. Ini bukan kata kita meramal, bukan. Firasat ni adalah cahaya yang dilontarkan Allah dalam hati, sehingga Allah SWT menjadikan kita ni boleh membezakan yang mana benar, mana batil, yang mana baik, yang mana buruk. Allah beri ilmu tu, Allah beri cahaya tu, firasat. Firasat ni dia bukan suatu yang kita boleh belajar dengan kitab, boleh cari kat Google, ataupun boleh cari kat internet. Tak boleh. Dia bukan suatu yang kita boleh baca, kita boleh hafal. Firasat mukmin ni ialah suatu cahaya yang Allah akan campakkan kepada hati kita ini, sehingga hati itu dengan firasat itu dia boleh nampak yang ni benar lah, yang ni salah, maka dia nampak. Aulia Allah dah Allah bagi. Sebab tu orang yang mempunyai firasat tadi, maka dia akan berada dalam keadaan terjaga, terpelihara daripada kejahatan, tipu daya Dajjal di akhir zaman. Ini sebab tu basirah ni penting. Basirah ni penting. Jadi dia bukan hanya sekadar ilmu sahaja.
Kalau ilmu kita nampak hari ni ramai orang bercakap pasal Dajjal, akhir zaman, kronologi, macam-macam sebut. Tapi dia tidak nampak, di sebalik itu tak nampak. Hati dia tak boleh merasai. Inilah yang Allah firmankan dalam surah Al-Hijr, ayat 75. Apa Allah firman? Inna fi zalika la ayatil mutawassimin. Jadi Allah menggambarkan yang demikian itu, apabila seorang itu telah ada cahaya tadi, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi orang yang diberikan firasat tadi, yang memerhatikan tanda-tanda itu, al-mutawassimin. Jadi orang yang diberikan cahaya itu disebut al-mutawassimin di dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan al-mutawassimin inilah orang yang sensitif, yang peka dengan tanda-tanda tadi. Dan orang ini juga disebut sebagai mutafarrisin. Mutafarrisin ini adalah orang-orang yang memiliki firasat, orang yang ada firasat. Jadi orang kita ni kadang-kadang tak naklah jumpa dengan ulama ni kan, orang alim ni tak nak jumpa. Kenapa? Kalau aku jumpa nanti dia boleh baca dosa aku kan. Saya ingat lagi, saya ada pergi ke satu tempat, kami buat travelling, buat jauh lah ni, mengembara. Saya dengan beberapa orang pemuda-pemuda lah, semuanya orang muda-muda lah, masuk saya pun semua muda belaka kan. Jadi naik semua, kemudian ziarah ulama. Tujuan ni nak ziarah ulama. Jadi kami ziarah lah tuan guru ni. Jadi bila saya perhati je lah, saya tengok aja, saya suka tengok gitu kan. Sambil perhati-perhati tu kita fikir-fikir kan. Lepas tu sampai satu tempat ni, seorang alim tak payah sebut siapa dia kan. Maka kami sementara nak duduk pun, kami duduk. Itu ustaz duduk kat sini. Nanti tuan guru tu duduk kat sini, jadi ustaz duduk sebelah dia. Tak apa, saya duduk sini, saya nak duduk belakang. Saya belakang tak apa. Yang lain duduk depan lah. Senang kamu nak tanya banyak kan. Kamu banyak nak tanya kat dia kan. Dia duduk depan lah. Tak boleh ustaz. Kenapa? Nanti dia scan saya. Dia kata dia scan, dia kata. Nanti dia scan saya. Scan macam mana? Scan lah. Saya buat dosa apa dosa saya semua dia boleh scan, dia kata. Kalau dia boleh scan, kenapa? Malulah saya. Malu, dia kata. Kenapa nak malu? Dengan Allah tak malu ke? Tak apalah ustaz, tak duduk situ lah, saya duduk belakang-belakang. Jadi semua seorang pakar-pakar duduk belakang, takut kena scan. Orang yang boleh scan, kita scan lah kan. Mutafarrisin ni orang yang memiliki firasat cahaya. Jadi Imam At-Tirmizi dalam meriwayatkan dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatul mu'min. Berhati-hatilah kamu terhadap firasat orang beriman, sesungguhnya fa innahu yanzuru binurillah azza wa jalla, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Dia melihat dengan cahaya Allah azza wa jalla. Kemudian Rasulullah pun baca ayat dari surah Al-Hijr tadi, inna fi zalika la ayatil lil mutawassimin. Jadi sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda yang ada firasat. Ini hadis sahih li ghairi kan. Jadi at-tawasum, mutawassimin, at-tawasum itu adalah satu yang sebati, tafaul dengan asima. Isma ni bermakna alamat, tanda. Jadi maknanya orang yang ada firasat ni orang yang ada dapat tanda, dia dapat maklumat ni ekstra. Maklumat ekstra ni apa? Cahaya. Ini basirah, cahaya. Maka orang yang mutafaris ataupun orang yang memiliki firasat itu disebut juga dengan mutawassimin ataupun mutawassim, orang yang ada tanda-tanda daripada Allah tadi. Dia boleh mengambil kesimpulan, dia boleh tengok apa yang orang tak nampak, dia tahu yang tersurat, dan kemudian selepas itu dia akan buat satu kesimpulan. Dan kekuatan firasat ini tergantung pada kekuatan kuat atau lemah basirahnya. Kita pun ada juga boleh firasat ni kadang-kadang kan, kita tengok orang tu, dia ni macam gini, dia macam gini kan. Jadi kita tahu, tapi kekuatan tu tak banyak lah, mungkin sikit-sikit je kan. Sebab apa? Basirah kita lemah. Tapi kalau basirah kita, cahaya kita tu kuat, maka kita boleh tembus hati dia. Biiznillah boleh tembus hati dia. Itu yang Nabi kata, takutlah kamu, bertakwalah kamu, takutlah kamu dengan firasat mukmin, kerana dia memandang dengan pandangan cahaya Allah. Ni orang mukmin ni.
Tapi bagi kita pula, mungkinlah ada di kalangan kita yang Allah dah anugerahkan firasat tu, jangan pula kita gunakan firasat tu nak mengaibkan orang, jangan. Seorang yang mukmin, yang beriman, dia akan takut dengan kelebihan yang Allah bagi kat dia. Allah bagi dia boleh nampak, boleh baca, boleh apa semua kan. Dia tengok orang ni tiba-tiba nampak kepala lembu kan, tiba-tiba nampak kepala rimau. Dia ni jenis orang kan, kadang-kadang dia panggil tiger kan, ayah tiger, long tiger kan. Nampak garang, nampak hebat kan. Ni tidak ada kaitan dengan long tiger mana-mana, tak ada kaitan. Ini saya contoh je. Tiger ni singa kan, singa pula rimau kan. Rimau, ayah rimau contohnya kan. Tapi orang alim tengok dia kan, kepala dia macam tikus, bukan macam rimau, macam tikus. Nama je tiger, tapi kepalanya hakikatnya tikus penakut kan, contohnya kan. Jadi yang nampak ni apa? Cahaya Allah. Allah bagi nampak. Ada orang nampak diam aja, tak ada buat apa-apa, relax je. Cakap pun slow-slow cakap, tapi melihat dia hebat, kehebatan dia. Ini cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan firasat kepada semua orang. Ini basirah, ini Allah bagi kepada semua, terutama orang beriman. Tapi bergantung kepada firasat itu, bergantung kepada sejauh mana kuat atau lemahnya basirah seseorang itu. Kuat atau lemahnya basirah. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Allah gambarkan ni dalam surah apa? Surah Asy-Syura, kata Asy-Syura dia kata apa? Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahyu Allah, wahyu iaitu Quran dengan perintah kami. Jadi Allah memberikan Nabi wahyu dengan perintah Allah. Sebelum itu kamu tidak mengetahui apakah Alkitab itu, tak tahu pun apa di Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman. Sebelum itu tak tahu pun iman apa. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Jadi salah satu sumber basirah ni Al-Quran, cahaya. Cahaya. Dan kami tunjukkan dengan dia siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Dan Allah juga berikan cahaya kepada orang yang dikehendaki. Dan sesungguhnya kami benar-benar beri petunjuk kepada mereka jasa jalan yang lurus. Jadi sebab tu basirah inilah yang sebenarnya memberikan kita ini kekuatan untuk memahami sesuatu. Jadi kita bukan nak tengok orang, nak tengok orang, seorang yang baik ni, seorang yang mursyid ni, seorang yang saleh ni, seorang yang beriman, dia akan nampak kelemahan orang, ditutup keaiban orang tu. Dia takkan cakap. Jangan takutlah. Kalau kita pergi jumpa tuan guru kan, tuan guru tu nengok kita kan, kita pun takut, dia tegaskan aku kan. Jangan takut. Kalau kita takut dengan tuan guru, lebih takut dengan Allah, syirik kita. Kalau tuan guru tu dia pandang kita dengan pandangan basirah dia, ada kebaikan, sebab apa? Dia akan betulkan kita. Macam mana betulkan kita? Dia takkan malukan kita. Dia takkan cakap. Kalau dia cakap pun dia tak sebut nama. Kata, ada orang semalam buat sekian. Ada orang, dia tak cakap siapa. Dia tak cakap, Mat, kau semalam buat apa, Mat? Dia tak cakap dia. Tak ada. Jadi kalau dia tahu pun dia takkan cakap keaiban orang. Itu aib pada seorang beriman. Aib. Jadi sebab tu kalau kita ni ada basirah lah, Allah izinkan, kalau kita ada nampak orang, ada nampak ni, kita nampak kadang-kadang kita nak, macam saya sebut sisi kumpulan-kumpulan sisi kita ni kan, saya kata kita kena hidupkan islah ukhuwah dan kasih sayang. Nah, islah ukhuwah kasih sayang, salah satu ta'aruf kan, ta'aruf ni kita kenal mengenal dengan dia. Jadi bila kenal mengenal, kita firasat kita nampaklah dia ni macam ni kan. Kita nampaklah begini. Jadi kita janganlah pula kau ni macam gini rupanya, kita pula cakap dengan dia. Jangan kita cakap cara halus. Jadi sebab itulah saya memberitahu kepada mereka yang ingin menjatuhkan sisi itu apa? Sisi itu cyber circle. Ini orang yang belum masuk sisi ni. Sisi ni maknanya cyber circle. Kita ada kumpulan-kumpulan ahli-ahli member lah, bukanlah ahli apa pun kan, yang untuk sama-sama berkumpul untuk bincang-bincang tentang macam mana nak baiki diri kita secara jama'i, secara bersama-sama lah.
Tu sisi lah, ikut negeri, betul, ikut negeri, daerah dan sebagainya. Saya akan jumpa dengan sisi yang ni, insyaAllah. Baik, jadi firasat ni dia membina kekuatan. Kenapa kekuatan? Sebab orang yang ada cahaya ni dia akan nampak sesuatu dan dia boleh bantu. Berlaku pada seorang. Ini cerita ni kisah seorang Habib daripada Indonesia. Cerita ni lama dah. Jadi Habib ni Allah izin, dia amalan dia dekat sebagainya. Allah bagi dia buka, nampak, dia panggil kasyaf. Kasyaf. Kita sebenarnya tak bincang lagi bab kasyaf sebenarnya. Dia boleh melihat. Allah kasyaf ni Allah bukakan. Firasat ni salah satu daripada kasyaf lah. Kasyaf. Allah bukakan. Apa Allah bukakan, dia tahu orang tu buat apa, dosa dia. Jadi akhirnya orang datang menghadap dia, jumpa dia tuan, empat mata. Maka dia akan cakap dosa kamu punya dosa begini. Bertaubatlah. Maka orang tu pun sedih, dia pun bertaubat. Itu kan lebih kurang cerita lah. Sehingga akhirnya dia merasakan bahawa seolah-olah dia lebih baik daripada orang lain. Ini orang yang beri kasyaf ni. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Orang lain semua dosa. Dia nampak dosa orang. Dosa dia tak nampak. Dosa dia tak nampak. Jadi akhirnya Allah uji dia. Satu hari kan, dia bermimpi, dia berjumpa dengan seorang saleh. Orang ni memang saleh, terkenal dan saleh. Memang kita orang tuan guru besar lah, macam tu. Orang saleh, awliya Allah. Kemudian dalam mimpi tu seolah-olah dia diminta pergi jumpa orang tu untuk berguru lah, kan. Jadi pendekkan cerita, panjang sangat pula cerita kan. Pendekkan cerita, akhirnya jumpa. Dia tengok orang ni biasa je, tak ada apa. Dia kata, tuan guru sekian. Ya betul, tuan guru sekian kan. Boleh tak saya nak belajar? Saya tak ada apa-apa, nak belajar apa? Saya orang kampung biasa. Tak apalah, boleh tak saya nak. Dia pun ikut pergi jalan. Ikut jalan, nampak macam biasa, tak ada apa kan. Jalan-jalan pergi ke rumah dia. Tak apalah, duduk rumah tuan guru lah. Tak ada madrasah, tak ada apa-apa. Tuan guru ni seorang dia je. Dia tak ada macam dia ada madrasah, anak murid apa semua bising-bising baca Quran semua kan. Dia tak ada, biasa je. Kali dia tengok tuan guru tak ada anak murid ke? Saya ni orang biasa, mana ada murid-murid, dia kata kan. Tak apalah. Akhirnya dia tak apalah, duduklah dalam beberapa hari. Kemudian sampai akhirnya dia pun apa dia panggil, tengok tuan guru ni. Dia nak melihat dengan kasyaf dia lah, firasat dia nak tengok siapa sebenarnya tuan guru ni kan. Dia pun tengok. Dia tengok. Dekat tuan guru tu ada hitam. Dekat wajah tuan guru tu ada hitam. Dia cerita lepas dia cerita. Ada hitam. Ini mesti ada dosa ni. Mesti ada dosa ni, dia kata. Mesti tuan guru ni ada dosa ni. Lepas tu dia kata, tak apa, aku nak tengok. Orang lain semua tahu dia ni sebagai orang soleh sebagainya, tapi ni mesti ada dosa. Ni Habib tu lah. Habib tu. Saya tak sebut nama Habib tu. Jadi dia pun tidur. Satu ketika tu, dalam hari pertama, hari kedua tu, tiba-tiba dia tengah tidur. Malam-malam tu pukul 2-3 pagi, tuan guru tu bangun, keluar jalan. Dia pun ikut tuan guru tu. Ikut pelan-pelan, ikut. Tiba-tiba masuklah ke dalam sebuah kedai. Yang kedai tu ada jual minuman arak, ada perempuan, ada apa macam-macam. Tuan guru tu masuk dalam tu. Aku dah agak dah. Tentu dia ada buat dosa besar. Mata dia. Dia kata ada hitam dekat kening, dekat sini ada hitam. Macam gelap lah, tak elok lah. Dia pun masuk. Dia nampak tuan guru dia tengah dalam keadaan duduk diam gitu kan. Kemudian tuan guru dia kata, kamu baliklah. Tak payahlah jumpa saya. Sebab kan, kamu lebih pandai dari saya kan orang jahat, dia kata kan. Waktu dia menyesal. Dia menyesal. Dia rasa rupa-rupanya tuan guru nak uji dia kan. Lepas tu tak apalah, baliklah. Kemudian tuan guru pun jalan keluar, tinggalkan dia. Kemudian rupa-rupanya yang dia kata arak tu semua bukan arak. Dia nampak macam arak, bukan arak. Yang perempuan-perempuan semua ni, perempuan tu yang ada, perempuan tu berjilbab semua. Rupanya itulah tempat madrasah rupanya. Madrasah tu dia nampak macam kedai disko, kedai dangdut macam itulah. Macam kedai disko ada nyanyi semua. Dia nampak gitu. Tapi bila dia masuk, tuan guru duduk, madrasah gitu. Semua jadi lain. Masa dari luar nampak, aku dah agak dah. Ini jahat ni. Ini orang ada firasat ni. Nak tengok kan. Akhirnya dia masuk, tak ada. Lepas tu dia menyesal, dia menangis. Dia kata, kamu baliklah. Dalam hati kamu,
dalam hati kamu ada satu dosa yang besar, iaitu kamu buruk sangka dengan Allah, buruk sangka dengan orang manusia yang beriman. Kamu pergi bertaubat. Kata guru tu, balik, aku tak nak ajar kau. Dia menangis dia ikut guru tu, tuan guru jalan terus, jalan. Dia menangis. Kan, sampailah dia dekat tepi pantai, tepi sungai. Sampai sungai, kan, dia nak tengok tuan guru tu jalan lintas sungai dalam. Dia tengok, sungai ni dalam. Rupanya guru tu boleh lalu, boleh jalan atas air. Jalan atas air terus lintas, balik tinggalkan dia. Dia terkapal-kapal, nak berenang kan, ada berbahaya lah. Dah pun malam-malam kan. Lepas tu dia kata, dia menangis. Dia balik ke rumah dia. Dia balik tu, dia kata, aku ni Allah bagi boleh nampak sesuatu, boleh tengok dosa orang, boleh cakap kau buat ni, buat tu. Allah buka firasat, boleh nak buka kasyaf. Ya, jadi Allah nak uji dia sebenarnya. Dan memang Allah bagi ujian tadi. Maka dia kata, sehingga aku menyebabkan aku rasa aku lebih baik daripada orang lain. Lebih baik daripada orang ni. Ujub ni dosa besar kan, mensyirikkan Allah. Dia tengok orang, nampak dosa orang tu. Nampak dosa orang, nampak kelemahan. Sehingga dia lupa dia punya dosa. Dosa sendiri lupa. Kita lah hari ni, kita tak buka kasyaf tak buka pun. Tak ada nampak apa, firasat pun tak ada. Kita tengok orang, kita nampak kelemahan orang ni. Kita nampak orang ni, kita nampak kekurangan orang ni. Kita nampak keaiban ni. Ni suami kita ada banyak kelemahan. Isteri kita pula ada banyak kelemahan. Kita tengok kelemahan orang aja, kita lupa dosa kita. Ini belum Allah buka lagi firasat tadi. Jadi Habib ni, dia buka firasat, tapi menyebabkan dia wujub. Dia sombong, dia jadi sombong, takbur. Aku lebih baik daripada engkau. Dia melihat diri dia lebih baik daripada orang lain. Ni Allah nak didik dia lah, Allah nak uji dia. Jadi akhirnya dia menangis. Dia balik tu dia macam bertukar jadi orang yang tak mau dah jumpa orang, banyak bertaubat. Kemudian dia jadi macam orang minta sedekah, tersangkut teruknya. Jadi dia kata, sehingga akhirnya dia jadi macam orang minta sedekah, jadi orang tak ada apa-apa. Akhirnya lama-lama orang melupakan dia. Habib ni, dia duduk dia dah jadi macam orang gila lah, macam tu. Macam orang gila. Macam orang gila, tapi dia bukan gila, macam orang gila. Sebab apa? Dia nak menghina diri dia pada Allah. Itu akibat dapat firasat lah, dapat kasyaf lah. Jadi sebab tu kita ingat, wah, Allah bagi aku nampak sekian-sekian, kita pun rasa kita lah. Jadi sebenarnya sebab tu nak sebutkan bagaimana keadaan kita hari ni kan. Tapi kita kena ada basirah, baru kita nampak. Sekarang tak ada basirah. Tapi kalau Allah bagi basirah tu ujian, jangan kita rasa kelebihan kita pula. Aku boleh tengok orang ni, kan, aku boleh cakap cerita orang ni. Kita kena tutup keaiban orang. Kita tutup, jangan cakap, tengok, senyum je kan. Tapi bila tengok saya senyum, jangan cakap pula saya senyum sebab apa-apa, tak ada apa-apa, senyum ikhlas. Baik. Jadi basirah ini tanda hati kita hidup. Tanda hati hidup ialah basirah, itu hidup. Allah gambarkan kepada kita, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fil nas kama masaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Ini Allah tegur kita kan. Kita ni ingat kita dah okey dah. Aku ada degree, aku ada PhD, aku ada master, aku ada harta, aku ada pangkat, aku bos, aku pandai. Allah tanya kita, yang kamu kata kamu pandai, kamu kaya, kamu hebat, kamu cikgu, kamu profesor, kamu segala-galanya. Allah tanya soalan apa? Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, sama ke dengan orang yang berada dalam keadaan gelap gelita dan sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Jadi apakah sama orang yang Allah hidupkan? Jadi maknanya kehidupan hati kita ni bersama dengan cahaya yang Allah bagi. Cahaya yang Allah bagi tu, bila Allah bagi cahaya basirah tu, maknanya kita hidup. Sama ke orang yang ada kehidupan dan kemudian ada cahaya, dia berjalan di tengah-tengah masyarakat, dia berjalan di tengah-tengah manusia tadi, dengan orang yang berjalan dalam keadaan gelap gelita, tak ada cahaya? Sama ke? Tentu tak sama. Kegelapan tu menyebabkan kita tak boleh keluar, tak boleh nampak jalan pun tak nampak. Sama ke?
demikianlah kami menjadikan orang-orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 122. Jadi nak sebut kat sini, Allah gambarkan orang yang tidak Islam ni, dia tengok kalau dia bisnes nak ambil riba, dia semua kita tengok orang bukan Islam, orang Cina yang bukan Islam lah contohnya kan, ataupun orang Melayu pun sama juga kan. Dia nak berniaga, dia pinjam riba. Nak beli kereta, pinjam. Kita buat kereta besar, rumah besar, semua pinjaman belaka. Semua pinjaman. Orang yang nak Islam ni pula tengok rumah dia buruk aja, kecil aja. Kereta buruk, kecil je kan. Harta pun tak ada. Apa pun tak ada. Kenapa? Dia tak nak terlibat dengan riba, tak ada. Dia ambil beli yang halal aja. Yang orang yang bukan Islam, yang tidak ada cahaya ni, dia berjalan dengan maksiat, dengan mungkar, dengan riba, dengan apa-apa kan. Jadi nampaklah hebat pada fizikal. Tapi kalau kita melihat dia dengan pandangan basirah kita melihat dia bukannya orang yang hebat. Kosong, gelap gelita, tak ada cahaya. Kesian. Tengok orang kaya-kaya, orang pemimpin kita lah contoh, saya sebutlah pemimpin sikit ni, nak pilihan raya ni, PRU, PRN sebagainya. Pemimpin kita, wahai pemimpin-pemimpin sekalian kan, tengok pemimpin, nampak hebat, ada kuasa kan, ada jawatan, ada semua, harta pun banyak, bilion lah, trilion lah duit dia kan, pengaruh pun nampak banyak, hebat. Tapi kalau kita tidak ada basirah, tidak ada cahaya yang Allah bagi tadi, kita sebenarnya tak akan keluar daripada kehidupan dunia ni. Tak akan boleh pergi pada Allah. Tak boleh sembahyanglah, puasalah, tapi cahaya itu kita tidak bina cahaya itu. Maksudnya Allah tidak anugerahkan cahaya itu, maka gelap kita. Sebab tu Allah gambarkan dalam ayat ini, sama ke orang-orang yang Allah bagi kehidupan dengan cahaya, dia boleh berjalan, boleh melihat, boleh keluar daripada kegelapan tadi, dengan orang yang tidak ada apa-apa tadi? Tak sama. Sebab itulah di dalam tarbiyah Islam, bukan hanya sekadar kita ikut program. Berapa banyak program kita ikut. Saya dah ikut usrah 30 tahun, 40 tahun duduk dalam program usrah, duduk dalam program zawiyah, duduk dalam program tarikat, kita kata zikrullah, majlis zikir. Kita dah buat macam-macam kita buat. Tapi adakah perkara yang kita buat itu membina basirah kita, membina iman kita, membina makrifat kita kepada Allah, membina makrifatullah tadi? Jadi kita lihat, inilah antara perkara-perkara yang terlupa. Sebab apa? Kerana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terletak di atas basirah. Hidupnya hati dengan cahaya Allah. Hidupnya hati dengan cahaya Allah. Jadi bukan kita sekadar nak bersihkan hati kita, tak nak makan benda yang haram-haram, yang syubhat-syubhat. Bukan sekadar kita nak bersihkan hati kita dengan kita melakukan amalan, tetapi kita nak mendapat cahaya. Bukan sekadar kita nak sihatkan hati kita, hidupkan hati kita, bersihkan hati kita, tapi kita nak dapat cahaya Allah. Kerana apabila hati yang hidup bersama dengan cahaya Allah lah, itulah basirah. Sebab tu Nabi kata, dakwah ini di atas dasar basirah. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, aku duduk di atas jalan ini, jalan yang membawa manusia kepada ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah ini aku mengikuti jalan ini. Ala basiratin, di atas basirah ini, cahaya hati yang bercahaya tadi, hati yang bersih, hati yang hidup, dan diberikan cahaya oleh Allah, diberikan cahaya. Dan di atas cahaya inilah, atas basirah inilah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, dan atas basirah inilah aku mengikuti jalan ini. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tak syirikkanmu, aku tak termasuk dalam golongan yang syirik, ya Allah. Ini maknanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dakwah yang mana mengajak kita untuk sama-sama membersihkan dan menghidupkan cahaya tadi, basirah. Ya, sebab tu Al-Hafiz Ibn Katsir rahimallah, ketika dia mentafsirkan ayat ini, Ibn Katsir, dia kata apa? Bila Allah SWT menyatakan bahawa kepentingan dakwah, nak mengajak pada Allah ni, nak kenal Allah ni, inilah jalanku dan cara hidup aku, maka aku mengajak kamu untuk mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, maka tidak ada sekutu baginya, dan aku mengajak dengan hujah yang nyata, dengan pengetahuan yang mendalam, iaitu apa?
basirah, dengan keyakinan, dengan keyakinan basirah. Jadi keyakinan, ilmu dan petunjuk itulah aku berjalan di atasnya. Jadi ini perkara yang penting lah untuk kita sama-sama melihat tentang perkara ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, pada hari ini kita kena rasa jangan puas hati kita dengan apa yang ada pada kat kita ni. Kita semua kan ini rahsia dia. Kenapa sembahyang tak khusyuk? Kenapa sedekah susah nak ikhlas? Kenapa kita masa lagi tak dapat apa yang kita hajatkan, nikmat di dalam beribadah, tak dapat nikmat. Kenapa kita melihat masih lagi mudah tertipu dengan apa ni, maksiat dan mungkar. Yang maksiat kita nampak baik, mungkar kita nampak elok, kan? Kita masih tertipu, mudah tertipu. Pemimpin cakap macam ini, kita ikut aja. Kenapa kita tak boleh nak faham? Kenapa kita tak boleh nak mengenal yang mana al-haq dan batil? Tuan-tuan, kenapa kita tak boleh kenal al-haq dan batil? Kan, orang ni, kita nampak dia, tengok dia, kan, ini geng-geng Dajjal ni. Kita tengok dia pun dah tahu ni geng Dajjal. Tengok saja. Macam habis kita tengok, tak ada apa-apa, bagus dia. Dia pakai tie, dia pakai apa, kan? Saya ni bila Allah izin, NGO mengajak supaya membantu orang-orang yang nak memperjuangkan hak-hak rakyat ni, kan, dalam PRN Melaka ni. Jadi saya bertemulah juga dengan orang-orang politik ni. Jumpalah orang politik, kan. Bukan kawan lah. Dulu ada juga kawan-kawan politik ni. Tapi ramai kawan-kawan politik semua dah tak nak jumpa dah, kan. Nok Azman ni dia kata cik duk tegur. Kalau jumpa kena tegur je, kan. Jadi jumpa orang baru-baru ni. Jumpa baru-baru saya pun tengok perhati dia orang, kan. Orang politik lah. Orang yang keluar daripada Bersatu, keluar daripada Pejuang, keluar daripada Barisan Nasional UMNO. Dah keluar-keluar tak suka lah. Tak suka-suka benda tu, kan. Dah nak kembali kepada kebaikan. Jadi bincang-bincang tengok orang politik ni, kan. Dia ada style dia, ada cara, ada gaya dia yang memang orang politik kan pandai cakap lah. Politik mesti pandai cakap. Tak pandai cakap tak jadi politik, kan. Tapi ada banyak benda yang perlu diperbaiki lah. Antaranya benda asas ni hati kita ni. Hati kita nak kena baiki. Nak kena bina cahaya tadi, nak kena cara jalan. Jadi dia tak nampak yang tersirat, nampak tersurat je. Nampak yang tersurat je. Bila contoh saya kata kita ni nak jadi ketua, kan, kita kena rasa susah, baru kita tahu, kan, macam mana orang susah, macam mana rakyat susah. Kalau kita tak pernah susah, kita takkan tahu susah rakyat macam mana. Dan bila kita tak tahu, kita masuk politik sebab dua benda. Satu nak kuasa, dua nak duit. Dan nak duit lah, kan, dana, kan. Dua ni je. Sebab kita nampak politik ni sebagai kerja kita. Politik ni kerja kita. Atau kepimpinan ni, kan, kerja kita. Kita boleh tengok kepimpinan tu kerja kita, kita punya kerja. Maka kita cari duit, cari kuasa, dua tu. Tapi kalau nampak kepimpinan ni amanah, kita tak nampak duit dan apa ni, kuasa tadi. Yang kita nampak ialah amanah tadi. Kita akan tengok rakyat susah, rakyat tak ada makan. Ya, sebab tu orang yang masuk politik ni, kalau dia tak pernah rasa susah, dia tak boleh jadi ketua, tak boleh jadi pemimpin. Dia tak pernah rasa susah. Dia hidup mudah, senang. Dia tak pernah sembahyang malam menangis ke Allah. Susah, tak boleh. Dahlah sistem dia itu sistem Zionis, kan. Jadi bila saya cakap macam itu, kita kena rasa diri kita ni sebagai mangsa. Dia kata tu, kan, wah, tak pernah, kami tak pernah. Yang kita cakap kita ni lebih baik daripada orang lain supaya orang pilih kita. Saya ni boleh sekian. Saya ni ada degree, saya ni ada pengalaman, saya ni banyak buat kerja untuk masyarakat. Saya, kan. Jadi dia terlupa. Sebab bila dia cakap saya, orang supaya orang angkat dia. Kenapa? Yang sana tu teruk, kita elok. Itu politik, kan. Kita elok, sana teruk. Jadi dia tak pernah rasa diri ni sebagai rakyat biasa, mangsa. Adalah 2-3 orang, tapi bila tak jelas yang tu, akhirnya tidak ada kesedaran lah. Tidak boleh bawa lah. Lepas tu melompat sana, melompat sini lah. Jadi sebab tu sekarang ni bila saya tengok orang politik ni, kan, macam gitu. Patutlah pemimpin-pemimpin kita pun tak faham, walaupun naik haji pakai kopiah, pakai serban. Pakai, saya tak cakap siapa-siapa, jangan tertuduh pula, kan. Jadi kadang-kadang nampak dia hebat cakap agama semua, tapi bila dah duduk tempat senang ni dah lupa. Itu terlupa. Itu yang terlupa lain pula, kan.
Jadi sebab itulah kita nak kena faham, kita kena sentiasa menghidupkan hati kita. Mudah-mudahan kita cuba usaha tadi, kita akan dapat cahaya daripada Allah. Dan cahaya daripada Allah kita nampak lah tuan-tuan, puan-puan. Tak payah mimpi, tak payah tunggu mimpi. Ada orang nak tunggu mimpi, dengar mimpi orang, kan? Bukan saya kata mimpi itu tak bagus, kan? Tapi maksud sini, tak perlu tunggu mimpi, tak perlu dengar mimpi orang. Dengan basirah kita boleh nampak, kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Tak payah nak mimpi, ilham. Allah bagi direct, nampak. Tengok si apa ni, raja-raja British ni, tengok ni setan, penyembah setan. Tengok pun tahu dia penyembah setan. Tengok je, tak payah buat kajian. Jadi kalau kita ada basirah, kita buat kajian pula, lagi nampak. Ini orang kata konspirasi kan. Orang tak ada basirah, kan? Dia cakap tak ada apa ni, semua ni elok-elok, tak ada jahat. Jadi nak sebut sini, kita tak nampak. Dahlah kita buta dari sebab ilmu buta, tak buat kajian. Kemudian basirah kita pula gelap, cahaya tak ada. Allah tak bagi sebab maksiat kita. Maka kan, tak nampak lah. Ikut Dajjal, ikutlah. Hari ni ramai ikut sebab tu. Sebab tu tuan-tuan, kan, nak kena rasa, kita nak kena bina. Baik, macam mana cara nak mendapatkan basirah, cahaya daripada Allah? InsyaAllah kita sambung besok. Kalau saya cakap ni panjang pula dah ikut 12. Saya nak kena buat benda lain kan, tuan-tuan pun nak kena kerja ni, kan? Jadi macam mana nak mendapatkan basirah? Macam mana kita nak mengundang cahaya daripada Allah? Jadi insya-Allah kita akan cuba bincang besok, kan, semampunya lah, untuk kita tengok apa ulama sebutlah, kan. Ulama tulis sebut, saya gabung-gabungkan, saya susun, insya-Allah kita cuba tengok balik. Mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu lah. Ini senjata paling besar sekali selepas iman, selepas takwa, selepas kita beramal tadi. Basirah, Allah bagi basirah. Kita boleh nampak, kita boleh melihat al-haq, kita boleh melihat al-batil, kita tolak yang batil, kita ambil al-haq. Jadi ini yang kita nak kena sama-sama cuba tengok, insya-Allah. Mudah-mudahan, saya minta maaf lah tadi ada masalah teknikal macam-macam tadi. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kelemahan kita, insya-Allah. Kalau ada sempat, kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita sambung besok, untuk kita melihat. Besok hari apa? Besok hari Rabu. Besok ada program, saya ada program dengan orang-orang tertentu lah, pagi sampai petang. Malam kot, besok kita buat malam. Jadi yang ini mungkin hari Khamis kot. Khamis pun nak travelling juga. InsyaAllah kalau tak sempat siang, kita buat malam. Hari ni Selasa kan, besok Rabu, besok ada program the whole day. Saya tak boleh kuliah harian kita terpaksa tangguh ke malam lah kot. Malam, insyaAllah kita akan bincang tentang bagaimana cara untuk nak membina basirah, bagaimana cara untuk kita nak mendapatkan basirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang bagi ni, cahaya Allah bagi ni. Bukan kita boleh belajar, maknanya bukan kita boleh baca-baca dapat dah. Baca tu dapat, buat tu ni kita tahu-tahu tu dapat dah. Kita kena, ini anugerah Allah. Tak semua orang dapat, tapi Allah bagi. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Jadi kita kena ada tahulah juga macam mana kaedah-kaedahnya yang telah ulama kita tulis dan ulama kita amalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya mohon ampun pada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama meneruskan perjuangan kita, insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفعل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاعتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حينا ليلا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نجوارك ولا نعبد شيئا سواك واجعل لك موسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi insya-Allah besok kemungkinan besar siang saya tak ada. Kalau sempat saya buatlah. Kalau buat mungkin saya buat lepas subuh ke? Boleh lepas subuh. Mungkin dalam pukul 7.30 ke besok Jadi tengok awal sikit. Jadi 7.30 lepas setengah ke saya buat. Lepas tu saya akan pergi program tu dalam pukul 10 lebih lah. Jadi mungkin sempat lah insya-Allah. Kemudian kalau tu kita boleh buat malam. Tapi tengok besok pagi. Pagi betul lah insya-Allah. InsyaAllah kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.